Pada masa itu, dekri datang dari Caesar Augustus mengatakan banci akan diambil ke empayar. Joseph ke bandar Nazareth di Galili, berjumpa Judea. Ke bandar David yang dipanggil Bethlehem. Tujuan dia ke sana untuk berkahwin dengan Mary, tunang dia, yang mengandung. Semasa mereka di sana, sudah tiba masa Mary melahirkan anak. Saya sediakan katil jerami sini. Maafkan saya. Saya tak mengapa, Joseph. Semuanya akan baik. Terima kasih. Jangan takut. Saya bawakan berita gembira kepada semua orang. Kerana hari ini di bandar David lahirnya penyelamat, Jesus Tuhan. Ini petanda kamu. Kamu akan jumpa bayi dibaluti dengan kain, baring dalam katil. Apa yang kamu tunggukan? Mari lihat apa yang Tuhan telah buat. Ikut saya. Lelaki rahmat, boleh kami masuk? Malaikat muncul depan kami dan bercakap tentang kelahiran seorang bayi. Jesus Tuhan, selamat kami. Jemput. Dalam masa 15 tahun jajahan Raja Tiberius Caesar, bila Pontius Pilate berkhidmat sebagai gubernur Judea, Herod adalah tetrark pada Galili. Kata-kata Tuhan sampai pada John, anak Zakaria, semasa dia dalam rimba.
Sayalah suara seruan dalam rimba. Saya sediakan jalan bagi Tuhan. Jalan dia mesti lurus dan benar. Semua lembah akan ditimbusi. Semua bukit bukau akan jadi daratan. Yang mana bengkok akan diluruskan dan juga diratakan. Dan semua orang akan saksikan janji Tuhan. Syukur pada Tuhan. Kamu jahat seperti ulah. Siapa berikan amaran untuk melepasi kebencian? Buktikan kamu sudah bertaubat dari dosa. Jangan bagi tahu kamu sendiri. Abraham adalah ayah kami. Itulah yang saya katakan pada kamu. Tuhan boleh membuatkan batu-batu ini untuk keturunan Abraham. Kapak sudah pun pada akar pokok dan juga setiap pokok yang tidak berbuah akan ditebangkan dan dipaling dalam api. Saya membaptiskan kamu dengan air. Tapi dia yang lebih berkuasa dari saya akan datang. Dan saya tak layak langsung untuk membuka ikatan kasutnya. Dia yang akan baptiskan kamu dengan Roh Kudus dan api. Roh Kudus akan menimpa padanya. Dan ia datang dalam bentuk burung merpati. Dan suara dari syurga berkata, Kamu anak kesayanganmu. Aku amat berbangga dengan kamu. Boleh saya minum? Kenapa kamu tanya saya untuk minuman? Kamu orang Yahudi dan saya orang Samaritan. Orang Yahudi tidak berurusan dengan Samaritan. Jika kamu tahu pemberian Tuhan dan siapa yang meminta minuman, jika kamu tanya dia, dia akan berikan kamu air suci. Tuan, kamu tiada baldi dan perigi itu dalam. Dari mana kamu dapat air suci ni? Sesiapa yang minum air ini akan dahaga lagi. Tapi barang siapa yang meminum air ini tidak akan rasa dahaga lagi. Air suci yang saya berikan bertukar jadi air tiada penghujung untuk selamanya. Bagi saya air ini. Jadi saya tidak perlu datang ke sini lagi untuk mengambil air sepanjang hidup saya. Dapatkan suami kamu dan datang balik sini. Saya tiada suami. Kamu betul bila kamu kata kamu tiada suami. Tapi kamu ada 5 suami. Dan sekarang kamu tinggal bersama seorang lelaki luar perkahwinan. Kamu adalah seorang rasul. Ayah kami memuja di atas bukit ni. Tapi kamu mengajar yang Jerusalem adalah tempat yang kami semua patut puja.
masa akan tiba. Tidak. Ia sudah sampai. Apabila pemuka sebenar akan memuja Tuhan yang benar. Tuhan mencari pemuja seperti ini. Kerana kami tahu Tuhan adalah roh dan sesiapa yang memuja dia mesti memuja dia yang benar. Kami akan jumpa sesuatu untuk dimakan di Samaria. Cikgu, mari makan. Kamu tak tahu apa-apa tentang makanan saya kena makan. Ramai orang Samaritan dari bandar percayakan dia. Dia tinggal dengan mereka selama 2 hari dan mereka berkata pada wanita, kami percaya. Kerana apa yang kami dengar, kami kenal siapa dia sebenarnya. Dialah penyelamat dunia. Bila orang berkumpul kelilingi dia, dari bandar berbeza datang padanya, dia menceritakan cerita ibarat. Seorang peladang pergi menaburkan benih. Ketika menabur, ada benih jatuh di jalan, dipijak oleh orang dan dimakan burung. Ada juga yang jatuh di batu. Bila ia membesar, ia layu segera kerana kekurangan air. Ada juga yang jatuh di semak berduri. Dan duri membesar bersama membantutkan tumbuhan. Benih yang jatuh ditanam subur dan membesar menjadi hasil 100 kali ganda hebatnya. Jika kamu ada telinga, saya harap kamu dengar. Tuan, apa maksud cerita tu? Tentang penanam dengan benih? Bagi tahu kami, Tuan. Apa maksudnya? Kamu telah diberikan anugerah rahsia kerajaan Tuhan. Inilah maksudnya. Benih adalah firman Tuhan. Benih yang jatuh di sebelah jalan bagaikan orang yang mendengar tentang Tuhan. Tapi syaitan datang mengambilnya dari hati mereka. Jadi roh mereka sesat. Benih yang jatuh pada batu seperti orang yang mendengarnya dan menerima dengan gembira. Tapi mereka tiada akal. Mereka percaya sekejap saja. Ketika dugaan datang, mereka tidak percayakan lagi. Benih yang jatuh di tengah semak berduri seperti orang yang mendengar tapi dihalang dengan kekhawatiran, kekayaan dan juga kemewahan hidup sehingga tiada buah yang matang. Benih yang jatuh di tanah subur seperti orang yang mendengar dan menyimpan dalam hati yang baik dan jujur, ia hasilkan buah melalui ketekunan dan kepercayaan.
Hezekiah, cikgu perundangan, mahu bertanyakan soalan. Tanyalah Hezekiah. Ya, cikgu. Apa patut saya buat untuk dirahmati berkekalan? Apa yang tertulis? Sayangi Tuhan kamu dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa dan juga sepenuh tenaga dan seluruh minda, dan juga sayangi jiran-jiran kamu. Jawapan kamu betul. Jika kamu lakukannya semuanya, kamu akan hidup. Tapi siapa jiran saya ya? Seorang lelaki menjelajah dari Jerusalem ke Jericho. Dia bertembung penyamun yang menyamun dia, cederakan dia, biarkan dia menyeksa antara hidup dan mati. Dan jika ada seorang paderi yang datang dan dia nampak lelaki terseksa itu dan pergi sebelah, dan bila Levite menimpa pada tempat itu juga, dan dia juga nampak lelaki di tepi jalan, dia pergi saja dan melintas ke seberang jalan. Tapi penjelajah berbaik hati datang padanya. Dan apa yang dia buat? Dia dipenuhi dengan belas kasihan. Pergi padanya, menutupi kesemua lukanya selepas melimpahnya dengan minyak dan arak. Dia letakkan dia pada haiwan dia, bawakan dia ke rumah penginapan dan menjaganya. Bila dia meninggalkan rumah penginapan, hari berikutnya, dia keluarkan 2 dinari, berikan pada penjaga dan beritahunya, ini untuk dia. Jika tidak mencukupi, jadi saya akan bayar semasa saya balik. Antara 3 ni yang manakah buktikan kejiranan pada mangsa penyamun itu? Lelaki yang merawat lukanya dah berbelas kasihan padanya. Saya cakap pergi sekarang dan lakukan yang sama. Jesus, ajarlah kami berdoa. Ya, Tuan. Macam mana nak berdoa? Untuk berdoa, cari sebuah bilik dan memasukinya. Tutup pintu di belakangmu dan berdoa pada Tuhan. Bukan macam orang jahil. Jangan gunakan perkataan tidak bermakna berulang-ulang kali. Kerana Tuhan kamu tahu keperluanmu sebelum kamu bertanyanya. Inilah cara kamu patut berdoa. Ya Tuhan kami di syurga, Engkaulah Tuhan yang Esa. Kerajaan-Mu datang. Semoga pemerintahan-Mu di bumi seperti di syurga. Kehendak-Mu ditaati. Berikan kami makanan diperlukan hari ini. Ampunkan kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah biarkan kami kehilangan iman, tapi selamatkan kami dari kuasa jahat.
Ya, Bapa kami di syurga. Kerajaanmu yang datang. Engkaulah yang Esa. Kerajaanmu datang. Semoga perintahmu di bumi seperti di syurga, kehendakmu ditaati. Berikan kami makanan diperlukan hari ini. Diperlukan hari ini. Kita pergi jangan kacau dia. Jalan! Ya Tuhan, maafkan mereka. Kerana mereka tak tahu apa yang dilakukan. Dia dah selamatkan semua orang. Biar dia selamatkan dirinya. Jika dia anak Tuhan, jika dia yang terpilih. Inilah anak kamu. Sayangku. Ini ibu kamu. Tuanku, kenapa kamu sudah lupakan saya? Selepas itu, setelah Jesus mengetahui segalanya telah tersedia, dia berkata, Saya dahaga. ada semangkuk penuh dengan cuka. Jadi mereka celupkan kapas dan disapu pada bibir dia. Kalau awak Raja Yahudi, jadi cepat. Selamatkan diri awak tu. Bukankah kamu Mesia? Jadi selamatkan kamu dan kami. Kamu tak takut akan Tuhan bila kamu dihukum seperti penjenayah? Hukuman kami cuma
Inilah apa yang saya dapat untuk jenayah yang telah saya lakukan. Tapi lelaki ini tak lakukan kesalahan langsung. Ingati saya, Jesus. Bila kamu memasuki kerajaan kamu, saya beritahu kamu. Dengan saya, kamu akan ke syurga hari ini. Jesus menjerit dengan lantang. Dan pergi selamanya. Matahari bertukar gelap dan bumi bergoncang dan tidak tergantung di tokong koyak. Menjadi dua helai. Dari atas ke bawah. Tuhan, dalam tangan-Mu saya berikan nyawa saya. Ya sudah berakhir. Supaya jenazah tidak tergantung pada salib pada Sabat. Seorang askar menusuk badan Jesus dengan lembing. Kami jauh dari godaan. Dan memimpin kami jauh dari godaan. Tapi jauhkan kami dari kejahatan. Tapi jauhkan kami dari kejahatan. Keamanan bersama kamu. Kenapa kamu keresahan? Kenapa ada kesangsian dalam hati kamu? Nampak tangan saya dan kaki saya? Ini saya, memang saya. Kamu boleh sentuh saya dan sahkannya. Roh takkan ada daging dan tulang, tapi saya ada. Ada makanan di sini tak? Ini apa yang saya cakapkan ketika saya masih bersama dengan kamu. Segala yang tertulis tentang saya mesti ditunaikan dalam hukum Musa dan Rasul dan dalam Zabur. Seperti yang tertulis, jadi Mesiah patut sengsara hanya untuk bangkit dari kematian pada hari ketiga.